Buletin Didik 19 Mac bersama saya Khairi Hazwan. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Agenda literasi dan numerasi sering dikaitkan dengan kualiti pendidikan sesebuah negara. Keupayaan 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan membuat penilaian secara logik dalam kalangan murid adalah kemahiran asas yang perlu dikuasai pada peringkat awal persekolahan, malah seawal prasekolah lagi. Mulai tahun lalu, Kementerian Pendidikan KPM telah melaksanakan program literasi dan numerasi sekolah rendah atau PLAN dalam usaha memastikan murid tahap 1 menguasai tahap penguasaan minimum atau TP3 bagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Sejak 2006, pelbagai inisiatif diambil KPM untuk memastikan murid menguasai literasi dan numerasi, antaranya program KIA 2M bagi murid tahun 1. Ia disusuli program pemulihan murid tahun 2 dan 3 yang dikendalikan guru pemulihan khas. Program saringan literasi dan numerasi Linus pula dilaksanakan bermula 2010, seterusnya Linus 2.0 pada 2015 dengan memasukkan bahasa Inggeris. Plan diperkenalkan tahun lalu di sekolah terpilih seluruh negara. Plan ini merupakan satu program yang memberi autonomi kepada sekolah-sekolah untuk mengenal pasti ataupun diagnose murid-murid yang masih lagi menghadapi masalah dari segi kesukaran untuk menguasai literasi dan juga numerasi. Dan melalui plan, sekolah boleh merancang dan melaksanakan pengajaran bagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid di sekolah masing-masing. Jelasnya, guru boleh menggunakan modul latihan intervensi berfokus dan terbeza MOLIP bagi bahasa Melayu dan matematik, manakala Schemes of Work SOW bagi bahasa Inggeris. Bahan tersebut sebagai panduan guru dalam merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian yang berpandukan spesifikasi kurikulum serta memenuhi kepelbagaian tahap keupayaan murid masing-masing. Plan ini ialah kita mengharapkan supaya ianya dapat dijadikan sebagai agenda kita bersama untuk memastikan semua pelajar ataupun anak murid kita seawal mereka berada di prasekolah dan juga tahap 1 dapat memiliki kompetensi yang terbaik dari segi literasi dan numerasi. Kalau kita nak menjayakan agenda ini, kebersamaan kita, guru-guru, ibu bapa, PIBG, komuniti, masyarakat secara keseluruhan itu, kalau kita dapat bekerjasama secara komprehensif, insya-Allah masa hadapan anak-anak kita berada pada landasan yang betul lah dari segi literasi dan numerasi ini. Walaupun sekolah ditutup disebabkan pandemik COVID-19, kata beliau plan tetap dilaksanakan melalui pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dan secara bersemuka apabila sekolah dibuka semula. Malah sebagai usaha penyediaan murid dalam asas literasi dan numerasi, program transisi tahun 1 turut dibuat untuk membantu semua murid. 3 sekolah rendah di daerah Sibu, Sarawak ditutup berkuat kuasa hari ini. Ia susulan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan warga sekolah berkenaan. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sibu dalam kenyataan di Facebooknya menjelaskan, sekolah terbabit adalah Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Methodist, Sekolah Kebangsaan SK Abang Ali dan SK St. Mary. Sekolah akan ditutup sehingga dimaklum semula selepas perbincangan bersama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sibu, Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu dan PPD Sibu. Kenyataan turut menjelaskan 8 sekolah yang ditutup ketika ini dilanjutkan penutupannya sehingga 26 Mac. Sekolah terbabit ialah SK Sungai Durin, SK Ulu Durin Kibar, SK Sungai Naman, SK Saint Rita, SJK Sacred Heart Chinese, SJK UK Daik, SJK Chung Sing dan SK Sentosa. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mengarahkan Sekolah Kebangsaan SK Bukit Jenun Pendang ditutup sementara bermula semalam. Ia selepas berlaku penularan pandemik COVID-19 membabitkan seorang guru. Mengikut notis perintah tutup premis yang ditampal di sekolah berkenaan, penutupan sekolah bermula jam 2.30 petang semalam sehingga tarikh diberitahu kelak bagi tujuan sanitasi kuman. Di Johor, Jabatan Kesihatan Negeri mengesahkan Sekolah Kebangsaan SK Taman Cempaka Tampoi juga diarah tutup sementara bermula semalam sehingga 25 Mac ini berikutan penularan wabak COVID-19 yang dikesan di sekolah itu. Pengarah Kesihatan Negeri Johor Datuk Dr. Aman Rabu berkata, penutupan sementara itu bagi proses sanitasi dan nyah cemar di sekolah.
Lepasan kolej vokasional mencapai tahap 98% dalam kebolehpasaran pelajar mendapatkan pekerjaan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, angka itu dilihat sebagai kejayaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam menyediakan tenaga kerja yang berkualiti. Namun masih ada ibu bapa yang skeptikal terhadap pengajian dalam bidang kemahiran itu. Tegasnya, KPM berusaha untuk memastikan pelajar kolej vokasional mendapat pendidikan dengan mengambil kira perkembangan teknologi dan digital. Katanya perkara itu bagi membolehkan mereka mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk memenuhi permintaan industri. Ini termasuk mempersiapkan pelajar menjadi usahawan yang mampu bersaing di pasaran luar. Biarpun begitu, cabaran dirasai dalam memberi keyakinan terhadap ibu bapa terhadap bidang berkenaan. Ada rasa seolah-olah kalau masuk ke kolej vokasional ini peluangnya kurang berbanding dengan kalau ke sekolah biasa. Sedangkan jika kita lihat data-data daripada kolej vokasional ini sebagai contoh, kolej vokasional pertanian Teluk Intan ini, jumlah murid yang diambil bekerja atau bekerja sendiri selepas tamat pengajian adalah 100%. Datuk Dr. Razi berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan lawatan ke Kolej Vokasional Pertanian di Teluk Intan. Antara kursus di Kolej Vokasional yang mendapat sambutan adalah kulineri dan otomotif. Bagaimanapun, bilangan pelajar yang memilih bidang pertanian belum mencapai tahap yang diingini. Okey, jumlah student secara keseluruhannya memberangsangkan, tapi masih ada lagi bidang-bidang pengajian yang mana jumlah studentnya lebih rendah daripada kapasiti sebenar. Jadi disebab antaranya adalah bidang pertanian ini. Dan sebab itu kami di peringkat kementerian memberi penekanan khusus kerana pertanian ini merupakan satu industri, satu ruang yang cukup besar. Justru itu, KPM melihat semula satu persatu kekuatan kolej vokasional di seluruh negara. Untuk rekod, 6 kolej vokasional di seluruh negara berfokuskan kepada bidang pertanian, antaranya Kolej Vokasional Pasir Putih Kelantan, Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja Negeri Sembilan, Kolej Vokasional Cenor Pahang, Kolej Vokasional Lahad Datu Sabah dan Kolej Vokasional Pagoh Johor. Secara keseluruhannya, 2,025 pelajar mengikut pengajian dalam bidang itu. Antara kemahiran yang ditawarkan adalah penanaman sayuran, ternakan poultry, ikan dan ruminan. Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai sebarang rancangan untuk mengadakan program kesedaran pengambilan vaksin dalam kalangan pelajar di sekolah. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Ma Hang Soon, ini kerana program imunisasi COVID-19 kebangsaan. PICK hanya membabitkan individu berusia 18 tahun ke atas. Datuk Dr. Ma Hang Soon berkata tiada perbincangan mengenai perkara itu di peringkat KPM. Jelas beliau, KPM akan mengadakan siri jelajah khusus bagi meningkatkan dan menggalakkan kesedaran awam, khususnya masyarakat luar bandar mengenai kepentingan imunisasi. Siri jelajah yang akan dijalankan dalam tempoh terdekat ini antara lain menyasarkan golongan ibu bapa yang mempunyai anak bersekolah namun masih berkeras menolak vaksinasi akibat terpengaruh dengan golongan anti-vaksin. Datuk Dr. Ma Hang Soon ditemui pada sidang media selepas menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Stadium Indra Mulia Ipoh Perak. Seramai 4,865 daripada 55,000 guru di Perak sudah menerima vaksin untuk fasa pertama PICK. Kekal bersama Buletin Didik. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak menggalakkan kanak-kanak dan warga emas untuk menonton perlawanan bola sepak di stadium bagi saingan Liga Malaysia Liga M berkuat kuasa 1 April ini. Keputusan itu memandangkan mereka adalah golongan berisiko mudah terdedah dengan wabak COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, ketika ini KBS dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL sedang memperhalusi mekanisme dan prosedur operasi standard SOP berhubung kebenaran kehadiran penonton ke stadium. Setakat ini jelas Datuk Seri Rizal, pihaknya tidak pernah menghalang kumpulan berisiko dijangkiti COVID-19 menonton perlawanan di stadium, malah tiada undang-undang melarang kanak-kanak dan warga emas berbuat demikian.
Selain itu, tambahnya ada pelbagai aspek lain juga yang akan diperhalusi, antaranya penjualan tiket yang mesti dilakukan secara dalam talian dan dari segi perniagaan trak makanan yang perlu mematuhi SOP. Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras akan menjadi dua venue terawal menerima semula kehadiran penonton pada 2 dan 3 April. Datuk Seri Rizal juga berharap penyokong dapat mematuhi SOP ditetapkan dan menjaga tingkah laku semasa berada di stadium supaya protokol pengurusan penonton dapat dibuktikan keberkesanannya kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2021 kembali lagi berlangsung selama 17 hari bermula hari ini sehingga 4 April depan merupakan acara pesta buku dalam talian terbesar di Malaysia. Penganjuran edisi kedua ini berjaya menarik lebih 100 penyertaan dalam kalangan industri buku yang terdiri daripada syarikat dan penerbit buku. Berbanding tahun lalu hanya disertai 48 buah syarikat dan penerbit buku, PBA KL 2021 mencatatkan peningkatan penyertaan sebanyak 279%. Memahami pelaburan besar yang dilakukan penerbit buku tempatan serta lambakan stok bernilai puluhan juta ringgit yang menanti pembeli, PBA KL 2021 yang dijalankan secara dalam talian adalah satu manifestasi kesungguhan penganjur untuk menyelamatkan industri buku tempatan. PBA KL 2021 ini mendapat kerjasama daripada platform jualan dalam talian Shopee bagi memudahkan pencinta buku membuat pembelian buku yang terkini, menarik dan sensasi. Istimewanya penganjuran kali ini ialah kita akan melebihkan banyak potongan harga sehingga 80%. Ada buku yang dijual dengan harga hanya RM8, ada yang dijual hanya dengan harga RM7 dan ada juga sebenarnya potongan sehingga saya katakan tadi 80%. Apa yang akan dilihat kali ini dalam talian Shopee ialah kita akan melihat pelbagai genre diberikan. Sebenarnya ia akan memudahkan pembaca-pembaca untuk melihat apakah genre yang mereka minati dan mereka boleh memilih melalui talian Shopee. Melalui penganjuran PBA KL kali ini, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MKBM mensasarkan jualan sekurang-kurangnya 100,000 unit buku. Saja yang biasa saya cari buku yang bertajuk Membongkar Dunia Misteri Melayu. Buku ni pun menarik bagi saya. Saya selalu baca lah ketika waktu saya lapang. Lebih kurang itulah. And then kita ada buku Kenny Roji Menjelang Kemudian Imam Mahdi. Buku ni pun selalu kat saya baca bila ada waktu lapang kata kan. Jadi disebabkan waktu pandemik COVID-19 ni kita tak dapat pergi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. So kita boleh bacalah buku-buku yang kita beli di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tu lah. Jadi peminat-peminat ataupun pembaca-pembaca buku masih boleh mendapatkan buku-buku yang mereka cari secara dalam talian dengan pelbagai-pelbagai daripada pelbagai-pelbagai publisher yang turut serta. Selain itu, publisher-publisher ini juga memberikan tawaran istimewa kepada para pembaca dan pembeli. Pelbagai tarikan menarik turut diadakan, antaranya sesi dialog penerbit dunia yang menampilkan 20 penggiat industri buku dalam dan luar negara akan tampil untuk mengupas topik-topik berkaitan industri. Selepas pelajar memasukkan folio di mana pelajar perlu melakar, okey, lepas lakar apa semua, dah warnakan apa semua, dah tunjukkan hasil dalam lakaran, para pelajar perlu jelmakan dalam bentuk artifak tu, projek. Jadi projek pun kena buat sendiri. Okey, tanya guru, minta nasihat guru bagaimana nak menghasilkan projek, bagaimana nak mendapatkan idea yang betul atau untuk menghasilkan artifak yang seperti mana yang nak dikendakilah, yang selari dengan lembaga garis panduan lembaga peperiksaan. Jadi jika dah menghasilkan folio bagus, dapat menghasilkan artifak pula seperti mana yang kita ideakan dalam folio tadi, maka insya-Allah akan dapat markah tinggi. Oh, satu lagi, para pelajar juga perlu belajar lukisan komputer, lukisan CAD, lukisan CAD dengan guru. Jadi markah pun tinggi untuk lukisan CAD itu, Computer Aided Design. Jadi lukisan tu pun memberi markah yang tinggi. Jadi selepas tu semua ada, barulah pelajar-pelajar akan dapat markah yang tinggi.
Masih di Buletin Didik, sanggup meluangkan masa dan kerja lebih untuk anak murid. Kesungguhan itu dipamerkan seorang guru besar di sebuah sekolah rendah di Canberra, Australia bagi memastikan kegembiraan dapat dikongsi semua murid. Ketika orang lain bercuti menghabiskan musim panas, lain pula bagi Rob Lance. Dia menghabiskan masanya dengan membina taman pasir bagi anak-anak muridnya. In the end, it's about what makes a difference for the kids, and so we knew this would make a big difference, and we wanted to make that happen. Ujar Lance terdapat peruntukan bagi sekolah membina kemudahan sebegini untuk anak-anak murid. Namun kosnya meningkat 3 kali ganda jika menggunakan khidmat kontraktor. Dengan peruntukan yang diberikan pula terhad, dia mengambil keputusan untuk membina taman ini sendiri dengan dibantu beberapa individu lain. We spent $7,000 on materials for this deck, so it would have been, probably 3 times that amount if we'd had contractors do that work. Dengan pembinaan taman seperti ini, Lance dapat memastikan tiada muridnya tercicir dalam aktiviti fizikal di sekolah, terutama murid-murid yang kurang upaya. Hasil kerjanya ini juga mendapat pujian guru-guru lain di sekolah dan ibu bapa murid. Usaha tangga kejayaan, itu sifat ditonjolkan sekumpulan wanita di Yemen yang berjaya memecah stigma masyarakat selepas melakukan kerja-kerja yang biasanya dimonopoli oleh kaum lelaki dengan menjalankan projek pembekalan tenaga elektrik melalui panel solar. Siapa sangka di negara Teluk Termiskin ini, wanita-wanita ini mampu bekerja menghasilkan bekalan elektrik daripada panel solar untuk kegunaan penduduk di perkampungan. Dengan adanya bekalan elektrik dari solar ini, ia dapat membantu kehidupan seharian penduduk, terutamanya keluarga yang daif. رسالتي لكل اليمينيات أن ينهضوا وأنهم يمثلون نصف المجتمع وأنهم يخرجوا طموحاتهم ويسعوا لتحقيق أحلامهم. Bagi pengurusnya Iman Hadi, 36 tahun, usaha mereka pada mulanya berdepan kesukaran. Ada yang berpendapat mereka lebih sesuai tinggal di rumah sahaja dan kata-kata itu akhirnya bertukar menjadi pujian di atas kesanggupan dan kesungguhan mereka. Dengan hasil usaha berkenaan, penduduk setempat kini dapat menikmati bekalan elektrik pada harga yang lebih rendah selain kemudahan dalam aktiviti harian. Mereka berharap usaha terbabit dapat dikembangkan ke seluruh Yemen, terutama di kawasan yang terjejas teruk akibat peperangan. Untuk pelajar kategori sekolah menengah, mereka akan jadi terfokus jika mereka belajar bersama kawan. Dia berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, dia bersama kawan, dia bermain game. Tetapi di sekolah menengah, jika kita ada kelompok rakan-rakan yang saling sokong-menyokong antara satu sama lain dari segi belajar, maknanya kita berlumba-lumba, kita kongsi soalan, kita berkongsi jawapan dan ada perbincangan, seperti satu kumpulan diskusi tetapi secara dalam talian. Ini akan memberikan kita fokus, Sebab itu saya lihat ramai pelajar-pelajar yang bagus, murid yang bagus di peringkat sekolah menengah, mereka selalu ada kawan yang bersama mereka bila mereka belajar dalam talian. Arab Saudi melancarkan festival hasil seni cahayanya yang pertama di Riyadh dengan tema Under One Sky. Festival dengan pelbagai tarikan seni memukau mata ini disertai lebih 60 artis tempatan dan antarabangsa dari 20 negara. Ia juga projek pertama di bawah Badan Seni Riyadh dan satu daripada 4 projek mega yang dilancarkan oleh Raja Salman pada 2019. Menurut pengarah projek seni Riyadh Khalid Al-Zamil, festival yang baru bermula semalam akan berlangsung selama 17 hari. Ia juga bakal dijadikan sebagai acara tahunan dan menjadi platform mempromosikan artis tempatan ke luar negara. Pelbagai persediaan dan langkah-langkah ketat diambil bagi mengelak penularan pandemik COVID-19 sepanjang festival ini berlangsung.
Paparan penduduk Beijing yang menikmati musim bunga mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam.